Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, alhamdulillah pagi ini 31 hari bulan 10 23 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 45, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang pertama. Ayat yang kita baca 127, 128, 129. Tajuk dianya Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi wassalatu wassalam membina Kaabah. Bina Kaabah. Dan sambil membina, mereka berdoa supaya Allah Ta'ala terima amalan yang mereka buat. Dan juga mereka berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan mereka, anak cucu mereka, di kalangan ummatan muslimah. Dan mereka juga minta Allah Ta'ala tunjuk di manakah tempat manasik mengerjakan haji. Dan bangkitlah Nabi yang akhir ini dari kalangan anak cucu mereka. Kita kata alhamdulillah terlaksana semua permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang terakhir, cucu dia dari keturunan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Baik para pelajar, kita baca ayat. Bermula ayat 127. Bagi pelajar yang ada pimpinan, muka surah 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Balik pada tafsir ayat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu. Ai wazkur, ingatlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Ibrahim mengangkat dia punya tapak. Dia, waktu Ibrahim datang, Kaabah dah tak ada dah, runtuh. Cuma dia ada macam pusu gitulah.
tanah tinggi, batu-batu. Situlah tempat dia letak Nabi Ismailnya. Inda baitikal muharram. Baitikal muharram tak ada, tapi dia letak dekat tapak. Letak dekat dengan tapak yang ada. Kemudian bila sampai waktu nak bina Kaabah ni, Allah Ta'ala bagi tahu pada Ibrahim, buat sini, mukorek sini ada tapak dia. Jadi Nabi Ibrahim angkat binaan dari tapak tu naik. Wa Ismail yu'awinuhu binaqlil hijarah. Nabi Ismail duduk punggah batu-batu. Wa raf'ul qawaidi yakunu bi ibraziha minal ardi. Maknanya tapak tu ada, diangkat tinggi jadi dinding. Maka binaan itu pun nampak. Itu dia panggil keadaan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Dia tak buah banyak dua anak tu. Sambil bekerja dia berdoa. Ambil belajar, doa ni menarik. Bila kita buat apa-apa benda yang baik, kita doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sambil keduanya berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Ini doa. Ai da'a kullum min Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam. Berdoalah dua beranak ni minta dengan Allah Subhanahu wa taala bi an yatalaqqa bina ahl bait bil qabul, supaya Allah Ta'ala terima amalan mereka bina rumah ini dan Allah Ta'ala redha. Fahuwa alladhi yasma'u aqwalahuma. Allah Ta'ala mendengar doa dua hambanya itu dan Allah Ta'ala mengetahui niat kedua-duanya. Maka di sini para ulama mengatakan, siapa dia nak bina rumah Baitullah, nak rumah Allah, masjid ke, surau ke, balasah ke, yang pertama sekali kita kena tanya, kenapa nak bina? Kalau kata nak nyoho ya, nak suruh orang mari puja kita ya, la. Kita kena bina kerana Allah, nak buat rumah ni kerana Allah. Sebab itulah tak perlu bermewah-mewah. Hari ni ada sampai 8 kubah, 10 kubah ada, berjuta-juta harga, tapi orang maya 8 orang yang ada sama banyak yang kubah, buat apa? Jadi kita kena ikhlaskan niat. Buat comel sikit tak ada masalah, tapi jangan melampau pembaziran sampai buat kubah dom saja 500,000. Buat apa tu? Apa keperluannya? Nanti tak berapa hari lagi bocor pula. Jadi buat molek-molek. Jadi itu di antara Nabi Ibrahim AS. Kisah dia panjang. Dalam buku Mekah ni, ana ada letak hadis panjang tentang pembangunan Mekah. Dalam Bukhari ada. Menceritakan asal pembangunan Mekah. Tengok hadis dalam kitab kita ni. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibn Abbas, dia ceritakan asalnya Jibril datang letak anak dia situ. Kemudian dia selalu datang ziarah anak dia. Summa jaa ba'da zalik. Kemudian dia mari anak dia besar. Waktu Nabi Ibrahim datang nak bina Kaabah ni, wa Ismailu yabri nablan lahu tahta dawhatin qariban min Zamzam. Jadi dia mari tu Ismail tengah duk asah dia punya, duk tajamkan panah dia. Ismail ni kerja dia memburu haiwan. Tapi dia bukan buru dia Mekah, dia pergi luar Mekah lah, luar tanah haram. Dia pergi tangkap haiwan, buat masuk, tak apa. Jangan tangkap haiwan dalam tanah haram. Jadi dia duduk dekat dengan Zamzam. Jadi ada dekat Zamzam, dia dekat ya pintu Kaabah, telaga Zamzam, maka Ibrahim. Dalam Kaabah tu belakang.
Falamma ra'ahu qama ilaih. Bila tengok ayah dia datang, oi, Ismail bangun lalu. Abah Walid, ayah dia datang. Fasana'a kama yasna'ul walidu bil waladi, maka mereka berpelukan, bersalam-salaman dengan selayaknya apabila anak menyambut kedatangan ayah. Lah ni anak-anak kita kadang-kadang tak kira mana. Tengok pok kelip salam ujung jari ya kata orang. Nak salam molek. Dan sepatutnya anak dengan ayah, ayah dengan anak, sudah dia bersalam, Ibrahim pun bagi tahu, Ismail, innallaha amarani bi amrin, Allah Ta'ala perintah kepada aku satu perintah. Qala fasna bima ma amaraka rabbuk. Ismail kata, silakan, ayah kena tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Qala wa tu'inuni wa tu'inani, mu tolong aku lah. Pastilah. Ismail kata, kenapa tak tolong? Maka Ibrahim pun tunjuk tapak. Fa innallaha amarani an abniyaha huna baitan. Allah suruh aku bina di tapak ni rumah. Mana tapak Kaabah tu dia tinggi. Wa asyara ila akamatin murtafi'atin ala ma hawliha. Dia tunjuk tempat yang tinggi tu sini. Qala fa inda dhalika rafa'al qawa'ida minal bait. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim mengangkat batu bata atas tapak Kaabah tu, angkat tinggi. Faja'ala Ismail ya'ti bil hijarah. Ismail tolong-holo kat batu, Ibrahim bina. Hatta idza irtafa'al bina ja'a bihadzal hajari. Bila bangunan tinggi, dia pun ambil batu lapik kaki Ibrahim. Ni jadi tapak kaki Nabi Ibrahim, jadi makam Ibrahim tu. Jadi batu tu dalam hadis ni tak sebut, dalam hadis lain kata macam keren. Dia naik, turun. Itu kuasa Allah Ta'ala. Keren hari ni pun naik dengan kuasa Allah. Ya, dia kata kuasa angin. Betul lah, angin dia duduk tolak naik tu, tapi yang beri kuasa Allah Azza wa Jalla. Apa peliknya Tuhan nak angkat batu tu naik? Jadi menjadi tanda keagungan Nabi Ibrahim, kemuliaan dia sampai hari ni. Allahu Akbar. Jadi sambil-sambil duk angkat batu, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Qala faj'ala yabniyani hatta yadura hawla al-bait. Duduk binalah dua beranak ni tinggi Kaabah sambil mereka berdoa, sambil dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala kabul, sehinggalah sampai Hajarul Aswad. Sampai Hajarul Aswad, nak tanda tempat permulaan tawaf, Ismail pergi cari batu comel, tiba-tiba malaikat datang, buat mari Hajarul Aswad daripada syurga. Itulah dari riwayat kata Hajarul Aswad turun daripada syurga bercahaya, comel, lalu hitam lega. Sebab apa? Sebab dosa manusia duk tepek situ. Allahu Akbar. Jadi kata di para ulama, kalau batu yang pejar pun jadi gelap dengan sebab dosa, bagaimana hati kita yang lembek ini tentulah lebih cepat terkesan dengan dosa. Wal'iyazubillah. Kerana itu bila kita berdosa, cepat-cepat istighfar, cepatlah taubat, cepat minta ampun, supaya hati kita tidak berkarat, dibasuh dengan segera. Mudah-mudahan hati kita ni suci daripada sifat-sifat yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kena buat lah, kan? Jadi cerita panjang dia tak boleh girah sekat tu ya. Nak panjang, buka dalam buku ni. Buku ni ada dengan gambar, dengan apa ni, dengan kisah-kisah yang menarik, insya-Allah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, baca depan Kaabah. Biar nampak sini tempat. Baca depan Kaabah. Itu di antara yang menarik. Baiklah. Kita pergi pada ayat yang kedua, ayat 128. Doa Nabi Ibrahim lagi. Ayat ni ayat doa aja. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Dan mereka berdoa, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri. Orang Islam yang berserah diri. Jadi sebelum kita pergi ke ayat 128 ni, kita
renung juga munasabah. Munasabah ni naik ke atas mula. Letak ayat 127 balik. Al-munasabah susunan ayat. Ba'da an zakkara Allah Ta'ala al-Araba, dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan bangsa Arab. Allah Ta'ala bagi nikmat pada mereka dengan terbinanya Baitullahil Haram. Maka dalam ayat ini Allah peringatkan yang membina Kaabah dua beranak, iaitulah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam, supaya orang Quraisy ingat, oh, yang bina Kaabah ni Nabi Ibrahim, yang bina Kaabah Nabi Ismail. Kami bangsa Quraisy ni bangsa nisbah pada Ismail. Kenapa kita ikut bangsa, tak ikut agama? Kenapa kita ikut bangsa, tak ikut agama? Jadi ayat ini mudah-mudahan orang panggil apa, menarik, mencuit hati Quraisy untuk beriman pada Allah Ta'ala. Tok nenekmu mari bina Kaabah. Dia yang tinggal agama ni, mau ambil Kaabah, agama tak ambil. Kaabah dia ambil, dia tawah Kaabah, tapi agama berhala. Ini kita kata satu kepincangan yang berlaku. Jadi para jemaah sekalian, kenapa Kaabah ini hebat? Tanda. Sebab yang pertama sekali, Allah Ta'ala pilih tempat. 3 buah masjid Nabi sebut, la tushaddur rihal illa ila salahati masajid. Mu jangan mengembara untuk beribadat kecuali 3 buah masjid. Masjid Aqsa, Masjid Haram Mekah, Masjid Haram dulu. Masjid Haram lebih tua daripada Aqsa. Kemudian Masjid Aqsa di Palestin, kemudian Masjid Madinah. 3 masjid. Kenapa 3 masjid ni ada kelebihan? Masjid Haram Mekah 100,000, Masjid Madinah 1,000, Masjid Aqsa 500. Jawabnya 3 masjid ni yang pilih tapak Allah, bukan AJK masjid, bukan ad hoc masjid. Yang pertama. Yang kedua, yang menjadi arkitek dan engineer 2 orang nabi di sini, Ibrahim dengan Ismail. Masjid Aqsa, Sulaiman dengan Daud. Masjid Madinah tak ada kembar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhirun nabiyyin, khatamun nabiyyin, oleh kerana tak ada nabi lain, dia seorang. Jadi 3 masjid ni mempunyai kelebihan yang besar. Maka adapun kelebihan Kaabah khusus, bukan kerana batu mari daripada syurga, bukan kerana batu mari daripada langit, tapi kerana Kaabah duduk di tengah-tengah penyembah berhala. Allah Ta'ala bina Kaabah, Nabi kita ajar datang membawa tauhid, dan Kaabah menjadi batu tanda. Dia panggil Ummul Qura. Mekah tu nama dia Ummul Qura sebab semua tempat dalam dunia ni boleh ngadap ke arah kiblat yang satu. Kita kata Allahu Akbar. Itulah di antara kelebihan laginya. Kita kena ucap kucuk Hajar Aswad sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat munasabah. Mari kita undur balik kepada ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikan kami berdua ni orang Islam yang berserah diri kepadamu. Aida'a kullu min Ibrahim wa Ismail. Dua-dua beranak ni berdoa bi an yaj'alahuma 'ala dawam. Allah Ta'ala jadikan mereka ni istiqamah, berterusan, duduk di atas Islam, tunduk dan akur kepada perintah Allah Azza wa Jalla, patuh kepada hukum undang-undang Allah, dan menerima semua arahan Allah Azza wa Jalla. Semalam kita dah bincang tentang kalimatin, ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim yang besar sekali. Ujian masalah kehidupan dia. Anak dia tinggal, kena tinggal jauh, besar mari nak sembelih, macam-macam Tuhan buat. Tapi Ibrahim lulus dalam ujian yang getir itu. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan doa Nabi Ibrahim lagi. Dia doa mula dia doa ke dia, kemudian dia doa kepada anak cucu dia. Wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak.
dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Mula-mula ingat ni pelajar, ini SOP doa. Yang pertama sekali kita minta untuk kita, kemudian kita minta untuk keluarga kita, bermula dengan mak ayah, isteri, anak cucu, cicit ciak, minta belaka supaya jadi taat pada Allah Azza wa Jalla. Maka dia berdoa supaya zuriat dia menyerah diri kepada Allah, taat kepada perintah Allah, tunduk dan akur kepada arahan Allah. Maka siapa dia ke zuriat di sini? Kata di ulama tafsir, zuriat sini iaitulah al-Arab, orang Arab. Sebab orang Arab mari daripada mana? Mari daripada Nabi Ismail. Kata di Ibnu Jarir ini Tabari, was-shawab, yang benarnya doa Nabi Ibrahim tidak terhad kepada Arab. Ya ummul Arab wa ghair Arab. Orang Arab dengan bukan Arab, kerana dia termasuk dalam zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma beza sumber. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang Arab mari daripada Ismail, Bani Israel mari daripada Yaqub. Yaqub itu makna Bani Israel. Allahu Akbar. Jadi kata di para ulama tafsir, dia kata hadzal ladzi qala Ibnu Jarir la yanfi suddi. Apa yang Ibnu Jarir kata umum itu tidak menafikan sudi. Sebab dalam doa Nabi Ibrahim sini memang dia doa ke Mekah. Kalau Mekah ni pun Arab. Tapi kalau kita nak kata umum, boleh juga. Sebab termasuk dalam kalimah zuriat, termasuklah Bani Israel juga. Wallahu a'lam. Yang penting bagi kita, para jemaah sekalian, dalam kehidupan kita ni, yang penting, tanda yang penting, kita kena doa. Kena berdoa untuk kita dan zuriat kita. Tak kira zuriat kita tu mari daripada keturunan kita ke, daripada anak laki-laki kita, atau zuriat kita dari anak perempuan kita. Kita nak mereka beriman, kita nak mereka orang soleh, dan kita nak berkumpul balik di akhirat esok bersama dengan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Permohonan yang ketiga, tulis tak nombor. Permohonan yang ketiga, wa arina manasikana. Ini nombor 3. Ya Allah, tunjuklah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Bayyin lana masyair al-hajj. Nyatakan di mana tempat nak buat haji. Wa mawadhi' al-ibadah. Tempat nak beribadah haji di mana. Wa 'arifha lana, ta'rifkan, perkenalkan kami di mana. Maka di sinilah kata di para ulama tafsir, ulama sejarah kata, setelah Nabi Ibrahim bina Kaabah, maka malaikat bawa dia, mari sini, mutawah sini, kemudian sa'i sini, kemudian pergi ke Arafah. Sampai di Arafah, sampai di Mina tu, kan dia berjalan daripada Mekah ni, dia akan pergi Mina, Muzaifah, lepas tu Arafah. Sampai di Mina, dia disekat oleh syaitan kacau. Maka dilontarnya syaitan. Kita pergi melontar hari ni kan, melontar. Sampai di Arafah, kemuncak haji, al-hajju Arafah. Malaikat tanya, Arafta? Ibrahim, Arafta? Kau dah tahu tempat kerja haji? Ibrahim jawab, Araftu. Jadilah Arafah. Pada dah. Arafah tempat mana? Arafta, mudah tahu tempat haji? Ibrahim jawab, Araftu, aku tahu. Arafah. Dalam Quran Tuhan sebut dengan jamak. Fa iza afattum min arafatin. Arafat maknanya bumi Arafah. Nabi dalam hadis, Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu hari Arafah. Jadi kena kembar dua. Hari Arafah, hari 9 Zulhijjah, berada di bumi Arafah baru jadi haji. Allahu Akbar. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura. Ya Allah, jadikan haji kami haji mabrur. Rezekikanlah kepada kami, keluarga kami, orang-orang yang belum mengerjakan haji,
supaya sampai ke Mekah dalam masa yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. 3. Yang keempat, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Allahu akbar. Ai waffiqna lit taubah, taufikkan kami supaya dapat bertaubat. Fanarji' min ma'siyatika ila ta'atika, kita tinggalkan maksiat, kita kembali taat kepada Allah. Sebab apa? Tanda di pelajar. Fa anta wahdaka subhanahu tawwab, engkau yang maha esa ya Allah, yang bersifat dengan penerima taubat. Bi taufiqi 'abdika lit taubati aulan, yang pertama, langkah pertama Allah beri taufik pada kita untuk bertaubat. Wa qabuluha thaniyan, dan Allah Taala terima akan taubat kita kerana engkau yang maha lemah lembut, kasih sayang, rahmatmu akan sampai kepada hamba-Mu yang beriman. Ingat ni para jemaah sekalian, ingat ayat ini menjadi perancangan besar. Bila kita pergi ke Arafah, kita pergi menjalankan haji di antara matlamat besar. Boleh, matlamat besar haji untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yarfus wa lam yabsuk raja'a min zunubihi kayum waladat ummuh. Siapa dia mengerjakan haji, dia tak buat benda-benda karu, tak langgar SOP tentang hubungan dengan isteri, tidak balas dengan orang, raja'a min zunubihi, Allah Ta'ala keluarkan dia dari dosa-dosa dia sebagaimana lahirnya seorang bayi daripada perut ibu yang tidak berdosa. Allahu Akbar. Kebetulan yang cantik, malam tadi kuliah saya di Masjid Macang, kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua, cerita motivasi panjang kita beri, iaitulah tentang pengisian, motivasi bagaimana nak mengisi masa 330 minit di Arafah yang sangat berharga, yang sangat keemasan. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam rakaman, dan insya-Allah dalam catatan kita di sini kita letak balik link motivasi Arafah yang kita sampaikan malam tadi. Alhamdulillah, banyak kali, bukan sekali. Kebetulan yang cantik, bila kita baca malam tu, pagi ni mari pula ayat. Allahu Akbar. Itu dia kata kebetulan yang indah yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Saya pun tak sangka. Semalam hari ni cerita wa tub alaina. Jadi kita letak target besar. Kalau kita pergi ke Arafah, apa yang kita nak, Allah Taala terima taubat, Allah Taala ampunkan dosa kita. Biarlah telinga kita ni terdengar seruan Allah Ta'ala di petang hari Arafah, afidu maghfuran lakum, keluarlah kamu dari bumi Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma taqabbal hajjana waj'al hajjana hajjan mabrurah wa sa'yan mashkura wa amalan salihan mutaqabbalan ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Karena itulah ana suka pergi haji dan suka membimbing orang, sebab kita nak beri motivasi biar cukup. Kalau tidak terbimbing, hanyut kita di sana. Waktu keemasan, waktu Arafah yang begitu mahal, tapi awak duduk pergi sana sini mundar mandir, ataupun yang lebih celaka lagi, maaf, saya tarik balik, yang lebih malang lagi, duduk di Arafah isap rokok. Orang lagi pergi cari haji mabrur, pak cik ni pergi cari haji Marlboro. Inna la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesian, tua ke diri, habis harta pusaka jual, gisap okok di Arafah, la haula wala quwata. Ini yang kita bimbang. Sebab itulah kita perlu sangat. Jadi pada jemaah kita ni, jemaah yang duduk kuliah kita bertahun-tahun dah ni, kalau nak pergi haji, saya jemputlah.
Mari kita pergi bersama, bukan sebab saya nak kempen kerana nak cari jemaah, tidak. Saya tak berunding pun dengan syarikat nak bayar berapa pada saya, tak ada. Tapi saya nak bawa tuan-tuan yang dah ikut pengajian kita ni, biarlah kita haji bersama, biarlah kita ke Arafah bersama, biar kita dapat menjiwai suasana haji, wa arina manasikana wa tub alaina, dalam suasana view yang begitu orang panggil indah. Biarlah terbimbing, mudah-mudahan semua kita dapat haji mabrur. Bukan dengan saya saja, ustaz-ustaz lain pembimbing juga, tapi yang kita kenal kita nak bawa. Itulah langkah. Siapa-siapa yang nak ikut boleh PM kepada nombor admin kita, mudah-mudahan kita dapat aturkan insya-Allah perjalanan rela haji. Kalau diizinkan oleh Allah dengan kesihatan yang ada, kita akan pergi biiznillahi azza wa jalla. Nama pakej belum diisytiharkan lagi sebab kita belum buat perjanjian dengan mana-mana tempat. Cuma ada orang panggil isyarat-isyarat, itu sudah ada. Baik, tulis ayat ini ditafsirkan juga dengan ayat surah At-Taubah, surah At-Taubah ayat 118. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Tengok ujung ayat sama, Tawwabur Ar-Rahim. Sebab ayat ni ayat taubat. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minat taibin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang yang bertaubat, orang yang ikut perintah Allah, orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini, iaitulah doa Nabi Ibrahim yang ke bawah. Pak kelima. Yang keempat nanti dulu. Mula-mula dia doa kepada dia sendiri, Rabbana waj'alna muslimaini, satu. Dan doa yang kedua, wa min zurriyatina, dua. Yang ketiga, wa arina manasikana. Yang keempat, wa tub alaina. Yang kelima, sekarang yang kelima tu, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu Akbar. Doa Nabi Ibrahim yang kelima, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Pasal tu ayat ni turun ke Arab. Ya Allah, utuskan kepada mereka dari kalangan mereka. Maka datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Quraisy Arab, yang akan membacakan, ini sifat rasul, yang akan membaca kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah. Tulis hikmah makna sunnah. Ulama tafsir kata al-hikmah hiya sunnah, kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Allahu Akbar. Jadi Rabbana wa ba'ats fihim rasulan, ai da'a Ibrahim dan Ismail berdoa, dua-dua berdoa minta Allah Ta'ala hantar mari kepada orang Mekah ni rasul dari kalangan mereka Arab. Dan kemudian Allah, mereka juga sebut sifat Nabi itu sendiri. Jadi sifat Nabi ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Jumu'ah. Tulis apa? Ayat Jumu'ah ayat 2 sama juga. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Ayat ini sama dengan ayat kita. Maka kerja nabinya apa dia? Yatlu 'alaihim ay yaqra'u 'alaihim kitabaka alladhi tuhi ilaih. Duk baca Quranmu. Kitab di sini ulama tafsir kata Quran. Dan mengajar kepada sahabat-sahabat makna Quran. Jadi Nabi ajar semua dah makna Quran kepada sahabat. Tiba-tiba mari orang kemudian ni takut nak baca ayat-ayat yang berkait dengan zat Allah Ta'ala, yang berkait dengan sifat Allah. Takut sebab apa? Kadang kita terpengaruh dengan pengaruh
pemikiran Jahab bin Safwan yang mengatakan siapa dia isbat sifat Allah, bermakna orang itu mujassimah. Orang itu mengatakan Tuhan berjisim, Allah Tuhan musyabbih, menyama Allah makhluk. Kita kata hasya wa kalla. Nabi dah ajar kepada sahabat dah faham pun, tak tanya pun. Nabi kalau tak faham dia tanya, bermakna mereka menerima lafaz-lafaz dalam Quran tentang Allah Azza wa Jalla dan juga tentang hukum hakam yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal hikmah, al hikmah wa yuallimuhumus sunnah, maknanya hikmah dengan makna sunnah. Sebab sunnah menjelaskan apa yang Allah Taala ijmalkan dalam Quran. Dalam Quran suruh maya. Ada dalam Quran kata berapa rakaat zuhur? Ada. Subuh, asar. Yang mendetailkan rakaat ni siapa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kata tak saya pakai Quran, tak saya pakai sunnah, awak nak pakai siapa? Pakai hawa nafsu dah jawab dia. Jangan. Allahu akbar. Wa yuzakkihim, dan kerja Nabi pula membersihkan jiwa mereka daripada syirik, daripada khurafat, daripada mungkar, daripada maksiat, daripada bid'ah, daripada khuza'balat, daripada segala benda yang karut marut. Allah Ta'ala bersihkan hati dia dan bersihkan jiwa mereka daripada sifat-sifat yang buruk, takabur, riya, hasad, dendam, apa lagi lah sifat-sifat yang buruk, wal iyazbillah. Kemudian di akhir ayat Allah kata, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Tengok nota di bawah kata, doakanlah, demikianlah doa Nabi Ibrahim AS bagi negeri Mekah dan penduduknya. Doanya itu telah makbul dan hasilnya lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, keturunan Nabi Ismail, kaum Quraisy, penduduk Mekah yang telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia seluruhnya dengan sifat-sifat yang telah diminta tadi. Tazkiyah, ta'lim, muallim, muzakki, murabbi, muaddib, semua duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga ketua tentera yang berperang dengan musuh-musuh yang menghalang Nabi sallallahu dari mana? Dari menyampaikan Islam. Alhamdulillah. Jadi Allah Taala Al-Aziz, maknanya gagah perkasa, tak ada benda lemah bagi Allah. Al-Hakim, yang bijaksana, mana bila kata Tuhan ni gagah, dia letak satu benda di tempat yang sesuai. Bijaksana maknanya benda tu benda tempat yang sesuai. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan ayat kita secara ringkas-ringkasnya. Mari kita cari 5 faedah dari ayat yang menarik ini, insya-Allah. Baiklah. Kita bermula dengan ayat yang pertama 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah Subhanahu wa taala beri pada Nabi Ibrahim alaihissalam iaitu membina Kaabah. Bina Kaabah ni bukan masjid biasa. Masjid Allah Taala sebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah. Rumah yang pertama dibina untuk ibadat, rumah Kaabah. Siapa orang tanya mana dulu dia dengan Baitul Maqdis? Dulu Kaabah lagi. Baitul Maqdis lepas pada tu. Sebab Baitul Maqdis dibina oleh Daud dengan Sulaiman, cucu dia lah. Cucu cici. Ini Nabi Ibrahim sendiri bina. Maka ini dipanggil pentingnya tulis. Pentingnya kita bina masjid, bina dengan ikhlas mata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi Ibrahim sambil membina rumah, bina Kaabah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana taqabbal minna innaka anta Allah. Doa, tak habis-habis berdoa. Jadi kita berjaga duk malas lah, doa tu kena banyak. Maka doa ini menjadi senjata bagi orang mukmin. Sekarang ni kita nak pergi angkat senjata ke Palestin tak boleh. Anak-anak kita, budak-budak sekolah, pakar, dia panggil apa ni, syal ni, kain hak Palestin ni, apa orang panggil, pergi pistol,
Pistol main ni harga RM2. Koyak puak-puak apa ni yang bukan Islam, sebahagian bukan Islam yang daripada parti yang anti Islam di Malaysia ni, koyak tulis surat beberapa orang ahli parlimen tanda tangan supaya hentikan benda tu. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, mereka mudah lupa. Sekarang ni orang terus balik ambil di sekolah pokok dia duk main pedang samurai, strike. Tak apa, kita main pistol air, koyak. Tuan-tuan fikir-fikirlah, nak berkawan dengan orang bukan Islam, kita boleh berkawan. Tapi nak walak kepada orang bukan Islam, beri kecintaan, beri walak, jangan. Mereka dah zahirkan, tak kiralah, saya tak sebut nama parti tuan-tuan, semua orang kumpulan itu bersatu hati untuk nak menyentang Islam. Pasal itulah dalam ayat lepas kita kata al-kufru millatun wahidah. Kafir itu satu ya. Dia berbeza-beza. Yahudi beza, Nasara beza, Majusi beza. Tapi kalau nak lawat Islam, pop, dia bergabung. Dia berpakat. Pakatan untuk lawat Islam sudah kuat. Jadi kita orang Islam pula duk balas sama sendiri. Akhir sekali kita diganyang. Jangan sampai negara tercinta ini menjadi seperti negara Palestin yang diganyang oleh Israel. Allahu Akbar. Mari kita doa kepada Allah SWT. Hari ni kalau nak doa pula takut, setengah imam ni baca kunut nazilah pun malas. Kita kata subhanallah, apa yang ada pada kita lagi umat Islam balah berkelahi lah. Maka doa Nabi Ibrahim ini mustajab. Tengok dalam ayat kita baca ini, kija doa ya Nabi Ibrahim. Ada 5 doa yang telah ditunjukkan diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya Nabi sebut ana da'watu abi Ibrahim. Aku ni, kelahiran aku ni doa daripada tok aku Ibrahim. Tengok, Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Doa. Wa busyra akhi Isa. Khabar gembira dalam kitab Injil, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang lepas pada Isa seorang nabi nama dia Ahmad. Dalam Injil nama Ahmad. Itu dah banyak lagi lah kelebihan dipanggil manaqib ataupun dipanggil syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan di sini tempat dia. Saya hanya sebut beberapa tajuk. Kalau tuan-tuan berminat nak tengok syama'ilun Nabi, kita dah baca di sini di masjid kita ni 20 siri ke berapa khatam kitab syama'ilun Nabi dari awal sampai ke akhir, dari awal sampai ke akhir. Insya-Allah mudah-mudahan kita kenal Nabi kenal kita di akhirat untuk diberi syafaat. Baik, yang kedua, tengok Nabi Ibrahim guna kalimah ketika dia berdoa Rabbana Rabbana Rabbana. Berapa kali Rabbana? Tengok ayat 127, Rabbana taqabbal minna. Ayat 128, Rabbana waj'alna. Ayat 29, Rabbana wa ba'as fihim. Maka ulama tadabbur, dia kata bila kita nak minta, kita permohonan khas dengan Allah Azza wa Jalla, kita kena letak Rabbana, wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhan kami. Kita letakkan kita ni hamba Allah. Bila kita hamba Allah, kita berhajat kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kerana itulah ayat ini Allah Ta'ala ulang 3 kali, Rabbana, syiddatu iftiqar insan irabbih. Kita ni sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim diulang kalimah Rabbana Rabbana, menunjukkan bahawa pentingnya, besarnya pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita mintalah, kalau nak minta dengan Allah, jangan nak minta kecil-kecil, kita minta Allah besar dulu. Yang besar sekali, minta mantapkan akidah, murnikan tauhid kita. Kemudian baru kita minta yang kedua, Allah ampunkan dosa kita. Yang ketiga, keluarga kita. Yang keempat, mintalah rezeki yang baik. Jadi permohonan itu ikut ranking, biar kita jadi berjalanan kita comel insya-Allah. Maka di antara doanya, waj'alna muslimaini lak, kekalkan akidah kami ini, Islam kami ini sampai kami mati. Jangan Islam separuh jalan. Jangan Islam separuh jalan, rugi kita. 3. Tulis nombor 3. Tengok Ibrahim kata apa? Rabbana waj'alna muslimain. Ni pencatat tanda. Kita nak sitin, jangan ambil semua ayat panjang. Kita nak waj'alna muslimaini lak. Maaf. Ummatan muslimah.
Mana doa lagi dah. Waj'alna muslimaini laka. Kalimah laka menunjukkan ikhlasnya doa kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan kami ni dua-dua orang Islam yang tunduk, yang patuh, yang akur kepada arahanmu ya Allah. Ini kata di ulama ahamiyatul ikhlas. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya ikhlas. Jadi kalau kita doa, kita ikhlaskan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah bagi anak sendiri secara peribadi, kalau kita duk ceramah, tiba-tiba kita nak doa khas, kita kata eloknya tak sudut rakam lah. Eloknya begitulah. Kalau orang rakam juga, kita bukanlah marah, tapi comelnya waktu kita doa macam di Arafah. Contohnya di Arafah, waktu kita ceramah, kita buka live boleh. Kalau ada lain, tak ada lain kita rakam. Tapi waktu kita doa, kita minta tuan-tuan dan puan-puan padamkan telefon, tutup kita punya rakaman, sebab kita nak berdoa munajat dengan Allah, bukan nak tunjuk orang. Oh, dia kata ustaz, orang nak belajar doa, nak motivasi, nak belajar doa, mari sekali kita di Arafah. Mudah-mudahan kita dapat mustajab doa pada saat itu, insya-Allah. Ini yang penting, ikhlaskan dalam doa. Inilah yang besar dalam kehidupan kita ni, yang kita bimbang hari ni. Ikhlas tak apa jadi, banyak nak tayang kepada orang, kita kata rugi tuan-tuan dan puan-puan. Semua benda nak tayang ke orang. Ibadat doa kita khusus dengan Allah Ta'ala pun nak tunjuk ke orang juga. Ini di antara benda yang berat, yang kita takut. Baik, tengok dalam ayat ni, dalam doa Nabi Ibrahim, dia kata wa arina manasikana, ya Allah tunjukkan kepada kami tempat kerja haji. Maka di sini para ulama Islam mengambil istinbat, annal asla, tulis kaedah, annal asla fil ibadat tauqifiyah. Semua urusan ibadat tak boleh buat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal insana la yata'abbadu lillahi bi syai' illa bima syara'. Jangan kita buat ibadat kecuali datang dari Nabi. Kalau tanya, kita nak ajak gini-gini, ada dalam sunnah, ada, buat. Tak ada, jangan reka. Dalam ibadat tauqifiyah. Tauqifiyah. Tapi kalau kehidupan, tak apa. Hari ni saya nak makan nasi, lemak tak pernah dibuat oleh orang. Boleh. Biasa nasi lemak ni lauk, apa dia panggil? Lauk. Kita buat reka lauk lain pula, ikutmu lah. Nak makan apa-apa, asalkan jangan mabuk. Tak apa. Dalam kehidupan, al-aslu fil asya' al-ibahah. Dalam kehidupan kita ni, asal segala benda harus sehingga dilarang. Tapi dalam ibadat tak boleh buat sehingga dalil membenarkan dia. Ini penting kaedah ni. Kalau tidak, orang rempuh masuk dalam agama ni, benda yang tidak ada dalam Islam. Sebab itulah pelik-pelik ajaran ni. Ajaran ni pelik-pelik. Orang suruh pergi kubur, ingat kemati ya, dia pergi buat haul pula di kubur-kubur. Pergi bergendam di kubur, gendam masuk dalam masjid bawa gendam besar. Ini semua mari mana ni? Mari mana? Kalau Abu Bakar buat, aku buat sini. Itu ya kita kata senangnya nak buat rumusannya. Kalau saya nak Abu Bakar bergendam kat kubur Nabi, insya-Allah kita bawa gendam besar di sini. Tuan-tuan jangan bimbang. Saya ketua palu gendang. Nak kata apa? Akhir ayat wa ba'as fihim rabbana, yang kelima tulis rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Doa Nabi mustajab. Maka Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitulah dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun lama tu, Nabi Ibrahim dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berapa ribu tahun jarak. Nabi Isa pun 570 tahun. Ibrahim sebelum daripada itu berapa tahun? Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf, berapa lagi mari? Musa, berapa ribu tahun? Barulah Allah Ta'ala perkenankan doa Nabi Ibrahim dimustajabkan, lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, hikmah doa ni la tasta'jilun, jangan gopoh nak cepat. Ni baru 3 kali doa atau WhatsApp kita mari ustaz. Doa ustaz ajar mari tak jadi.
Berapa kali awak doa? 3 kali. Kita kata subhanallah, doa Nabi Ibrahim 1000 tahun barulah Nabi kita muncul. Setengah ahli tafsir kata Nabi Musa doa 40 tahun baru Fir'aun tenggelam dalam laut. Kita baru doa 4 kali, air duk main duk doa, duk declare doa tak mustajab dah. Nak pergi doa kat kubur-kubur dah. Sebab apa? Sebab mustajab di kubur. Kita kata itu tak boleh, tak usah duduk apa ni, tak usah duduk karut belaka. Kita doa biarlah Allah SWT beri kepada kita doa mustajab, tapi jangan gopoh, jangan cepat. Nabi sebut madam yasta'jil, selama kamu tidak gopoh nak cepat, insya-Allah Allah Taala kabulkan doa kita biiznillah. Jadi para jemaah sekalian, bagi jemaah yang nak baca kisah Mekah ni panjang-panjang, panjang lebar, insya-Allah tuan-tuan baca dalam buku kita ni. Saya dah sediakan bekalan ilmu, tinggal lagi tuan-tuan baca ajalah. Allahu akbar. Dan jangan lupa kembar dia sejarah Madinah. Sejarah Palestin saya belum tulis lagi sebab kita belum lagi berpeluang masuk ke Palestin. Insya-Allah kita doa dengan nama Allah Taala yang Maha Indah, dengan sifatnya yang Maha Tinggi. Ya Allah, keluarkanlah Yahudi dari bumi Palestin azillatan saghirin, dalam keadaan hina sehina-hinanya, dan rezekikan kami dapat solat di Baitul Maqdis sebelum kami mati. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.